Salam sejahtera Prof. Muhammad Izam. Nama saya Chua Laing alias Cecilia. Tajuk kertas projek saya adalah Tahap Amalan Kepimpinan Transformasi Guru Besar dan hubungannya dalam kompetensi guru di sekolah rendah wilayah Persekutuan Labuan. Dan ini adalah bukti plagiarism ke atas kertas projek saya dengan menggunakan aplikasi Turnitin. Bab 1 pendahuluan. 1.1 pengenalan melibatkan dua pembuluh dan di sini amalan kepimpinan transformasi guru besar merupakan ejen perubahan di sesebuah sekolah kerana mereka lah yang akan menggerakkan perubahan dalam organisasi, dan biasanya guru besar ini merupakan pengurus sekolah dan dilantik oleh KPM, dan menurut Anwar Ahmad dan Nelson, untuk memboleh ubah yang kedua, guru harus mempunyai tahap kompetensi yang cemerlang, dan kajian ini adalah dijalankan 17 buah sekolah rendah di Labuan untuk mendapatkan gambaran dan maklumat yang lebih jelas mengenai corak kepimpinan transformasi guru besar di Labuan dan hubungannya dengan peningkatan kompetensi guru di Labuan mengikut persepsi guru itu sendiri. 1.2 adalah latar belakang. Di Malaysia, kajian Yaakob dan Yahya dan juga kajian Hishamuddin, Muhammad dan Supian, kedua-dua kajian ini menyokong bahawa kekuatan sekolah yang cemerlang itu adalah dipengaruhi oleh guru besar yang mempunyai gaya kepimpinan transformasi. Dan mengikut kajian luar di China, pemimpin transformasi yang berkesan itu dapat mengubah dan mempengaruhi cara pemikiran pengikutnya sehingga visi organisasi itu menjadi milik bersama. Manakala menurut Nur Mustafa menyatakan bahawa guru-guru yang kompetennya tinggi adalah golongan yang mempunyai kepakaran mengikut option kerana mereka mempunyai pengetahuan yang luas terhadap subjek yang diajar dan mereka boleh bekerjasama sesama guru dan pihak pentadbir. 1.3 adalah pernyataan masalah. Ini wujud disebabkan sistem pendidikan Malaysia kita yang sering berlaku perubahan dasar pendidikan sehingga menjadi kekeliruan di peringkat bawahan dan timbul wujudlah sikap negatif di kalangan guru-guru sehingga mereka mempunyai tahap kesedaran yang rendah mengenai bidang tugas mereka masing-masing. Ini adalah kajian oleh Abdul, Suhaimi Hamzah dan Udin. Dan kita sedia maklum era VUCA ini memang satu cabaran untuk pemimpin organisasi untuk berdiam diri kerana perubahan sering berlaku dan mereka perlu sentiasa bersedia. Ini adalah menurut Draka 2017. 1.4 adalah kerangka konseptual kajian saya ini, di mana akan terdapat demografi lah berkaitan tentang tempoh perkhidmatan, tahap akademik dan juga jenis sekolah. Untuk mengkaji kepimpinan transformasi itu, saya akan menggunakan model kepimpinan transformasi Slocum dan juga Harry-Gel, dan untuk mengkaji kompetensi guru itu sendiri, saya akan menggunakan model standard Guru Malaysia 2009. 1.5 adalah tujuan kajian di mana adalah untuk melihat dan mengenal pasti tahap amalan kepimpinan transformasi guru besar terhadap hubungannya dengan kompetensi guru di sekolah rendah Labuan mengikut persepsi guru. Dan berdasarkan pandangan dan persepsi guru ini, kenapa? Kerana mereka adalah orang yang terdekat dan sering bekerjasama dengan guru besar. Maka memerlukanlah pandangan guru-guru terhadap gaya kepimpinan guru besar itu sendiri. 1.6 objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti tahap amalan kepimpinan transformasi guru besar mengikut persepsi guru di sekolah rendah Labuan. Yang kedua, mengenal pasti tahap kompetensi guru mengikut persepsi guru di sekolah rendah Labuan. Yang ketiga, menentukan perbezaan tahap amalan kepimpinan transformasi guru besar mengikut persepsi guru berdasarkan faktor demografi di sekolah rendah Labuan. Yang keempat, menentukan perbezaan tahap kompetensi guru mengikut persepsi guru berdasarkan faktor demografi sekolah rendah Labuan. Dan yang akhir sekali adalah menentukan hubungan antara tahap amalan kepimpinan transformasi dengan kompetensi guru mengikut persepsi guru di sekolah rendah Labuan. 1.7 persoalan kajian. Yang pertama, apakah tahap amalan kepimpinan transformasi guru besar mengikut persepsi guru di sekolah rendah Labuan? Yang kedua, apakah tahap kompetensi guru mengikut persepsi guru di sekolah rendah Labuan? Yang ketiga, adakah terdapat perbezaan tahap amalan kepimpinan transformasi guru besar mengikut persepsi guru berdasarkan faktor demografi di sekolah rendah Labuan? Yang keempat, adakah terdapat perbezaan tahap kompetensi guru mengikut persepsi guru berdasarkan faktor demografi di sekolah rendah Labuan? Dan yang akhir sekali, adakah terdapat hubungan
hubungan antara tahap amalan transformasi guru besar mengikut persepsi guru dengan tahap kompetensi guru mengikut persepsi guru di sekolah rendah Labuan. 1.8 hipotesis kajian terbahagi kepada 3. Hipotesis yang pertama, tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap tahap amalan kepimpinan transformasi guru besar mengikut persepsi guru berdasarkan faktor demografi, dan dipecahkan kepada 3 lagi. Kemudian yang hipotesis yang kedua, tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap kompetensi guru mengikut persepsi guru berdasarkan faktor demografi, dan terbahagi lagi kepada 3 bahagian. Dan yang akhir sekali adalah hipotesis yang ketiga, tidak terdapat hubungan antara tahap amalan kepimpinan transformasi guru besar mengikut persepsi guru dengan tahap kompetensi guru mengikut persepsi guru di Sekolah Rendah Labuan. 1.9 kepentingan kajian. Yang pertama kepada KPM. KPM dapat mengolah strategi untuk memastikan kualiti sekolah dapat dicapai dan profesionalisme guru di Malaysia supaya setandinglah dengan guru-guru peringkat antarabangsa. Untuk Jabatan Pendidikan Labuan ialah sebagai tindakan penambahbaikan jabatan dalam membantu meningkatkan kompetensi guru dan guru besar di Labuan. Contohnya membuat perancangan peningkatan profesional yang lebih baik pada masa akan datang dan juga sebagai proses pemantauan mereka. Dan bidang pentadbiran boleh membantu pemimpin organisasi bersama pentadbir sekolah agar dapat bersama-sama merancang strategi, mengawal, memimpin dan mencari jalan penyelesaian sebagai penambahbaikan pengurusan sekolah supaya lebih berkualiti. Manakala untuk guru besar, ini dapat memberikan gambaran secara menyeluruhlah apakah pandangan guru terhadap corak pemerintahan dan gaya kepimpinan transformasinya di sekolah. 1.10 adalah batasan kajian, di mana dalam kajian ini juga terdapat beberapa batasan lah. Di antaranya adalah batasan skop kajian, di mana saya tidak akan menguji semua dimensi. Yang kedua adalah batasan populasi, di mana kajian ini dijalankan terbatas kepada populasi guru yang hanya berkhidmat di Sekolah Rendah Labuan sahaja. Yang ketiga adalah batasan sampel, di mana sampel yang dipilih adalah guru-guru di Labuan dan dipilih secara rawak lah yang sedang berkhidmat di Labuan, dan lokasinya hanya di Labuan sahaja. 1.11 definisi operasional. Yang pertama, definisi amalan. Menurut Laskomsky, Philip, Rosna dan Muhammad Faizal 2012, amalan merupakan satu tindakan yang diamalkan oleh pemimpin organisasi pembelajaran seperti memberikan sokongan dan nasihat semasa krisis, membina pasukan yang kuat, berkongsi visi dan sentiasa menghidupkan visi walaupun menghadapi kekangan di dalam organisasi secara tulus dan berintegriti. Manakala kajian oleh Fuzia dan Muhammad Izam 2011 mendapati amalan itu adalah satu dorongan oleh pemimpin yang gemar memberikan galakan pengaruh yang ideal, memberikan motivasi dan inspirasi serta membina stimulasi intelektual guru. Dan menurut Kamus Dewan edisi ketiga 2000, amalan ialah sesuatu yang dilakukan, sesuatu perbuatan dan ataupun yang dikerjakan. 1.11.2 definisi guru besar menurut Haji Muhammad Nur 2004 dan Nur Asla 2013, KPM akan mengeluarkan surat rasmi di atas pelantikan jawatan guru besar di sekolah rendah ataupun pengetua, dan mereka merupakan ketua eksekutif dalam sesebuah organisasi untuk mengurus, mentadbir dan memimpin sekolah. Definisi kepimpinan transformasi adalah perubahan yang melibatkan mengubah sikap, cara berfikir dan tingkah laku guru-guru adalah merupakan amalan kepimpinan transformasi yang tepat menurut Ledwood 1992. Manakala mendefinisikan misi sekolah menurut Ledwood, Lewis, Anderson dan Wallstrom 2004 dan juga Muhammad Yusri 2014, penetapan visi dan misi sekolah oleh pemimpin itu sendiri adalah cenderung membawa kecemerlangan di sekolahnya. Dan definisi untuk mengurus program transformasi dalam konteks PPPM 2013-1025, program transformasi sekolah 2025 atau singkatan TS25 telah pun berlangsung dan hampir mendekati tahun 2025, di mana semua sekolah yang mengikuti program TS25 ini perlu memastikan keberkesanan sekolah mencapai tahap cemerlang dalam SKPMG2, dan kemajuan murid secara holistik adalah merupakan usaha KPM masa kini. Definisi kompetensi guru menurut Farida dan Baram 2012 berpendapat kompetensi guru adalah tahap kualiti kehidupan kerja yang tinggi oleh pekerja itu sendiri bagi mengekalkan keberadaannya di dalam organisasi.
Dan menurut Rafida 2011, adalah penting dalam sesebuah organisasi memastikan persekitaran tempat kerja yang produktif dan kondusif serta memberi pengiktirafan dan penghargaan ke atas pencapaian pekerja sebagai perangsang untuk terus bekerja dengan berkualiti. Dan pendapat Rafida ini dipersetujui oleh Muhammad Adi Syed dan Om Banin 2012, di mana kualiti kehidupan kerja guru yang baik turut meningkatkan prestasi guru. Dan definisi sekolah rendah, dalam sistem pendidikan Malaysia, kanak-kanak yang berumur 6 hingga 12 tahun itu perlulah berada di pendidikan rendah sama ada di sekolah kebangsaan ataupun SJKC ataupun SJKT dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, dan pendidikan ini menggunakan modul KSSR bermula pada tahun 2011. Manakala bagi pengertian sekolah rendah di Amerika Syarikat, sekolah-sekolah rendah dipanggil primary school. Kebanyakan budak-budak dihantar ke tadika sewaktu berusia 5 tahun dan memulakan darjah 1 first grade pada usia 6 tahun. Di negara ini tiada sekolah kebangsaan, semua sekolah adalah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan masing-masing, dan contohnya sistem pendidikan Amerika Syarikat dan Kanada dipanggil K-12 iaitu tadika ataupun kindergarten hingga ke grade 12. 1.12 rumusan untuk bab 1, di mana bab 1 ini lebih kepada pengenalan, objektif, tujuan, pernyataan masalah, kajian, kerangka konsep dan definisi operasional dihuraikanlah secara lebih terperinci. Bab 2, kajian literatur. 2.1 pengenalan. Dalam bab ini saya lebih membuat kajian-kajian lepas mengenai yang berkaitan tentang tajuk yang saya pilih, dan saya dapati belum banyak kajian yang berasaskan kepimpinan transformasi guru besar dengan hubungannya dalam kompetensi guru di sekolah rendah. Dan dalam bab ini juga akan menghuraikan tentang model-model dan teori-teori yang bersesuaian dengan tajuk saya. 2.2, konsep dan definisi bagi pemboleh ubah yang pertama, iaitu konsep amalan kepimpinan transformasi guru besar. Di sini saya menggunakan Bern menerangkan amalan kepimpinan transformasi guru besar itu adalah dilihat berdasarkan kebolehannya untuk menggerakkan sesebuah sekolah sehingga mencapai kejayaan. Manakala definisi amalan kepimpinan transformasi guru besar, saya merujuk kepada Heath dan Capsip, berpendapat bahawa amalan kepimpinan transformasi dia mempunyai sensitiviti tinggi terhadap keperluan yang perlu diubah bagi memastikan visi dan misi tetap dapat dicapai. 2.3, kepimpinan transformasi. Di sini saya menggunakan pendapat Burns mengatakan bahawa gaya pemimpin transformasi adalah individu yang paling ideal, yang mempunyai nilai moral yang tinggi sehingga mampu membangunkan sesuatu organisasi. Dan saya juga merujuk kepada pendapat Bas yang mengatakan bahawa kemahiran guru besar dan pengetua itu dapat mengubah persepsi guru dari biasa menjadi luar biasa sehingga menjadikan organisasi itu menjadi cemerlang. 2.4, teori dan model bagi pemboleh ubah yang pertama, saya menggunakan teori transformasi Slocum dan Harriger 2007. Ia mempunyai 4 konstruk iaitu motivasi, berinspirasi, membina rasa intelektual, memupuk pengaruh yang ideal dan pertimbangan berasaskan individu. Dan teori yang kedua saya gunakan adalah transformasi Bas 1985. Terdapat 4 ciri gaya kepimpinan iaitu karisma, inspirasi, mendorong kefahaman intelektual dan pertimbangan secara individu. Manakala untuk model pula menggunakan model konseptual kepimpinan transformasi oleh Leadwood 1994, terdiri daripada 6 dimensi kepimpinan, dan yang model kedua adalah menggunakan model kepimpinan melalui perubahan oleh Ken Blanchard 2013. Model ini adalah keupayaan dan inisiatif pemimpin untuk memimpin perubahan organisasi berkesan dengan melibatkan orang lain sepanjang proses perubahan, seperti berkolaboratif, berbincang dan berkongsi cabaran dan hala tuju dengan organisasi agar pada penghujungnya matlamat dan hala tuju itu dapat dicapai. 2.5, kajian lampau yang berkaitan tentang pemboleh ubah yang pertama, di mana kajian di negara Georgia oleh Ender, kualiti sekolah dan pencapaian prestasi murid adalah dipengaruhi oleh kepimpinan sekolah yang berkesan. Yang kedua adalah kajian di United Kingdom oleh Christopher, Cinggu dan Pam telah membuktikan bahawa kejayaan sekolah secara langsung dan tidak langsung adalah berdasarkan kaedah-kaedah baru dalam membudayakan gaya kepimpinan transformasi. Yang ketiga adalah kajian di Greece oleh Connie, Circus dan Panta. Gaya kepimpinan transformasi adalah sesuai dibudayakan dalam pembelajaran abad ke-21 kerana mereka bertanggungjawab dan sebagai ejen penggerak dalam sesebuah organisasi lah. Dan
pekerja di bawahannya lebih mudah untuk memberikan kerjasama kerana mendapatkan kepercayaan dari setiap guru. Masih lagi kajian lampau, kajian lain adalah dari Sarawana dan juga Syahizan, di mana untuk melahirkan guru-guru yang berkomitmen tinggi itu perlunya guru besar yang mengamalkan gaya kepimpinan transformasi. Dan yang kajian seterusnya adalah Khalid Musa, Hamidah Jamal dan Suryani, menunjukkan bahawa kepimpinan transformasi berada di tahap yang tinggi di organisasi yang cemerlang kerana guru besarnya berjaya menggerakkan subordinat untuk berusaha mencapai matlamat atau prestasi kerja yang melebihi dari sasaran atau luar biasa. Dan yang terdapat juga 6 buah sekolah rendah di daerah sempurna yang dikaji oleh Abdul Said dan Christina Adlin bersetuju menyatakan guru besar yang menampakkan ciri-ciri kepimpinan yang unggul seiring dan berkelayakan adalah merupakan guru besar yang mengamalkan gaya kepimpinan transformasi. 2.6 konsep dan definisi untuk membeli ubah yang kedua, di mana konsep kompetensi guru itu adalah mengikut standard profesional perguruan, dan definisi kompetensi guru menurut definisi Chen dan Quinn adalah ciri-ciri asas individu yang diperlukan bagi melaksanakan sesuatu kerja yang baik. Dalam era pembelajaran abad ke-21 memerlukan guru yang lebih proaktif dan komited dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah. Untuk teori dan model bagi pemboleh ubah yang kedua, saya menggunakan teori kompetensi Spencer dan Spencer 1999, di mana teori ini adalah dihasilkan dengan merujuk model iceberg. Kompetensi merujuk kepada ciri asas seperti motif, sifat, konsep diri, pengetahuan dan kemahiran yang perlu ada pada individu sehingga dapat menunjukkan peningkatan prestasi kerja. Teori yang kedua yang digunakan adalah teori keperluan kepada pencapaian oleh David McClellan 1985, di mana di bawah teori ini menjelaskan bahawa seorang itu memerlukan 3 keperluan atau penggerak motif yang penting, iaitu keperluan untuk pencapaian, keperluan untuk bersama dan keperluan kepada kuasa melalui interaksi dengan persekitaran. Manakala untuk model bagi pemboleh ubah yang kedua adalah model Standard Guru Malaysia 2009, di mana model ini mempunyai 3 standard. Standard pertama adalah amalan nilai profesionalisme keguruan, standard kedua pengetahuan dan kefahaman, dan standard ketiga adalah kemahiran PDP bagi seseorang guru. Dan model yang kedua adalah model iceberg oleh Hay McBurr 1996, di mana dalam model ini terdapat 3 komponen kompetensi, iaitu pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri peribadi. 2.8 kajian lampau tentang pemboleh ubah yang kedua. Saya juga ada merujuk di dalam dan juga di luar negara kajian. Contohnya dalam kajian Rini dan Muhammad Azraraki, Osman dan juga Mahazan menyatakan bahawa pekerja yang cemerlang merupakan aset kepada organisasi kerana kerjaan mereka dapat membentukkan produktiviti. Manakala kajian Azizi, Syarin, Fadlila menyatakan bahawa tahap kompetensi guru itu akan lebih efektif dan bernilai dengan tambahan tahap penguasaan bahasa Inggeris yang baik, menggunakan pendekatan yang pelbagai dalam PDP yang menggabungkan aplikasi TMK. Manakala di Pakistan, dalam kajiannya Skiros dan Aisyah menyatakan bahawa guru yang berkualiti harus bermula dari visi dan misi program dan juga penglibatan masyarakat. Menurut kajian di Finland, menyatakan bahawa kehebatan guru di Finland adalah dipengaruhi oleh kriteria kelayakan untuk menjadi seorang guru yang sangat ketat. Kajian Maureen Francis di Singapura pula mempromosikan kualiti guru adalah asas untuk meningkatkan pencapaian pelajar itu sendiri. 2.9 adalah kajian lampau hubungan tahap amalan kepimpinan transformasi guru besar dengan kompetensi guru. Di sini saya merujuk kajian di luar Malaysia dan juga di dalam Malaysia itu sendirilah. Contohnya di Indonesia menyatakan bahawa kepimpinan transformasi itu menjadi teori yang paling kerap diteliti dan disokong sejak dekad yang lalu lah kerana ia terbukti dapat mempengaruhi perubahan sikap sehingga meningkatkan prestasi dalam sesebuah organisasi. Kalau mengikut kajian di Malaysia, mereka mendapati bahawa kepimpinan transformasi dan kualiti guru itu adalah amat signifikan. Semakin tinggi amalan kepimpinan transformasi diamalkan di sekolah, semakin tinggi tahap kualiti guru itu. 2.10 rumusan, di sini saya merumuskanlah untuk bab yang kedua, dan menurut Harris, Dyer dan Hatfield, guru besar yang berprestasi tinggi dapat mempengaruhi kompetensi guru itu secara tidak langsung dan meningkatkan kualiti sekolah itu. Bab 3, metodologi.
3.1 pengenalan, di mana metodologi kertas projek ini saya merujuk kepada kajian perpustakaan dan jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang terdapat di talian internet. Maklumat-maklumat bahan-bahan yang berkaitan tentang tajuk kertas projek ini adalah mengikut persepsi guru berdasarkan kajian-kajian lepas, dan interpretasi respons soal selidik yang diperolehi akan digunakan untuk menggambarkan perspektif dan pandangan pengkaji saja. 3.2 rangka bentuk kajian menggunakan kuantitatif dengan menggunakan kaedah tinjauan melalui soal selidik kerana ia cepat, menjimatkan kos dan mudah untuk memperolehi maklumat sesuatu populasi lah. Dan kajian ini dijalankan ke 17 buah sekolah rendah di Labuan. 3.3 populasi dan sampel kajian, di mana populasi sasaran ini adalah para guru di Sekolah Rendah Labuan seramai 763 orang guru. Dapatan data itu saya perolehi daripada Jabatan Labuan sendiri dan daripada 17 buah sekolah lah. Dan sampel dipilih adalah berdasarkan Carta Morgan and Critchley, di mana kalau mengikut dalam jadualnya, sampel kajian adalah seramai 254 orang guru dijadikan sebagai sampel kajian. 3.4 instrumen kajian terbahagi kepada 3. Bahagian A, demografi. Bahagian B, berkaitan tentang kepimpinan transformasi guru besar, dan bahagian C adalah berkaitan tentang kompetensi guru mengikut persepsi guru lah. 3.5 kajian rintis perlu dilaksanakan agar informasi dapat mendapati sesuai kajian sebenar dan boleh dapat menilai kepercayaan ketekalan instrumen kajian tersebutlah. Selain itu, pekaji akan dapat mengenal pasti isu-isu semasa mentadbir kajian rintis sebelum melaksanakan kajian sebenar, dan kajian rintis ini akan melibatkan 30 orang guru dari Daratan Sabah bagi memantapkan objektif kajian. 3.5.1 mengenai kesahan instrumen kajian, di mana saya akan berbincang dengan penyelia. Komen dan teguran yang diberikan oleh penyelia itu nanti akan saya buat penambahbaikan dengan segera sebelum instrumen kajian ini dihantar kepada responden. Manakala untuk kebolehpercayaan instrumen kajian ini, data yang diperolehi nanti akan diukur menggunakan Crobat Alpha melalui SPSS. 3.6 tata cara pemerolehan data. Di sini saya akan mengikut prosedur yang sepatutnya lah yang dinasihatkan. 3.7 tata cara penganalisian data. Yang pertama ada kaedah analisis data menggunakan perisian komputer lah, iaitu SPSS versi 26, iaitu analisis data digunakan secara kaedah deskriptif. Analisis deskriptif adalah untuk menentukan tahap amalan kepimpinan transformasi yang diamalkan adalah berdasarkan kaedah analisis yang deskriptif yang mengandungi nilai frekuensi, mean, mode dan median, dan menggunakan grafik seperti jadual dan rajah bagi memudahkan bacaan data dan merumuskan dapatan kajian. 3.7.3 analisis inferensi akan menggunakan ANOVA satu hala dan pekali korelasi Pearson. 3.7.4 rumusan persoalan kajian dan kaedah ujian menggunakan SPSS, dan analisis data adalah kaedah deskriptif, dan di mana hasil dapatan itu nanti dapat menjawab 5 persoalan kajian. Dan 3.8 rumusan untuk bab 3, di mana bab ini memberikan penjelasan yang lebih terperinci lah tentang rangka bentuk kajian, tempat kajian dijalankan, cara pemilihan dan jumlah sampel, instrumen kajian dan sebagainya. Sekian, terima kasih.